Nama saya Muhammad Hakim. Umur saya 32 tahun. Saya berasal daripada Selangor, Banting. Saya dah berkahwin dengan mempunyai satu cahaya mata. Saya mula mengambil dadah pada umur 17 tahun. Saya mengambil ganja mula-mula tu. Masa saya mengambil tu, biasalah saya bercampur dengan kawan-kawan saya, ponteng sekolah, apa bagai, lepak sana, lepak sini, keluar malam. Dia orang kata nak feel benda, nak enjoy. Masa tu saya mengambil ganja. Tapi memang rasa lah ganja tu macam mana kan. Dia rasa feel enjoy, rasa tenang. Start saya habis sekolah dalam masa saya umur 18 tahun. Saya bercampur dengan budak-budak motor. Macam orang kata sekarang ni mak rempit lah. Berlumba sana, berlumba sini. Lepas tu repair motor sana, repair motor sini. Ada satu kawan saya tu, sebenarnya bukan kawan saya lah, pakcik saya sendiri. Dia kata, kalau lain ganja ni boleh ke buat kerja? Dia kata. Dia mengajak saya, cubalah try satu benda ni. Masa tu saya tak tahu apa benda tu, apa dadah jenis apa pun saya tak tahu. Yang saya tahu dia diisi dalam kaca. Lepas tu ada satu botol isap. Kira kita ambil dia punya asap lah. Bila saya isap benda tu, saya mula-mula memang tak ada rasa feel. Memang tak ada rasa feel rajin, tak ada rasa feel nak bekerja. Lama kelamaan saya nak mencari benda tu, nak mencari benda tu, nak rasa dia punya feel macam mana. Lama kelamaan saya cuba, baru rasa feel dia macam mana rasanya tu. Orang kata kicknya syabu. Dari masa tu lah saya kenal benda tu syabu. Macam mana dia punya feel, macam mana dia punya kick. Saya start umur 18 tahun lah. Habis je sekolah, saya start main syabu pula. Lepas saya start main syabu tu, saya tak rasa pun nak rasa isap ganja, nak rasa isap benda lain, saya tak ada rasa lah. Saya rasa syabu je. Sebab benda tu saya feel macam feel untuk buat kerja, untuk rasa kita lebih yakin. Sebelum saya terlibat dengan dadah syabu ni, saya ada terlibat dengan sukan lasak lah, seperti rider motocross, AMM. Selepas saya kena syabu ni, saya rasa saya punya stamina, skill untuk bermain motocross dengan AMM makin lama makin merosot. Jadi saya pun dibuang oleh AM sebab syabu ni juga. Sebab kalau kita nak masuk sukan, kita akan kena urin. Bila kita kena urin, dalam masa tu jugalah saya kantoi dalam benda tu. Dia dapat tahulah saya ambil syabu. Sebab kalau kita bersukan ni, kita tak boleh ambil sebarang dadah. Pada masa tu juga, umur saya 21 tahun, saya kena buang daripada AM. Tak boleh rider motocross, tak boleh masuk sukan, apa-apa sukan saya tak boleh masuk. Pada masa tu juga saya rasa down habis. Sebab apa saya buat kerja semua tak jadi. Selepas saya dibuang oleh AM untuk rider motocross, saya mencuba kita buka bisnes sendirilah, bengkel motor. Masa saya buka bengkel motor tu, saya masih heavy lagi mengambil dadah syabu tu. Bila saya buka, tak ada sampai dalam 2 tahun lah, bisnes saya pun down. Tu pasal lah saya cakap, saya buat kerja semua tak menjadi sebab syabu. Sebab untung ataupun modal, kebanyakan duit saya itu semua habis dengan syabu. Sebab saya fikir kalau ada syabu ni, kerja kita akan semangat, kita akan dapat rasa macam benda tu akan jadi, akan berjaya. Walhal benda tu banyak lagi cabaran lagi. Sebab syabu tu lah bisnes saya rasa macam terus down. Dalam masa saya down dengan bisnes saya tak jadi tu, bankrupt habis, duit habis, apa semua tak jadi. Pada masa itulah saya kena tangkap dengan AEDK. AEDK datang serbu saya punya bengkel. Lagi satu, pada masa tu juga saya kena lock up selama 2 minggu. Lepas saya direman selama 2 minggu tu, saya keluar je, saya diperintahkan oleh mahkamah untuk pengawasan di ADK Kuala Langat, untuk pengawasan selama 2 tahun. Selepas diperintahkan tu lah bermulanya saya untuk berubah, untuk menjadi insan yang berguna lah. Sepanjang tempoh pengawasan saya ni, saya berjinak-jinak dan saya bermula untuk membuka perniagaan baru. Dekat-dekat setahun lah. Saya buat bisnes transport. Saya dapat beli lori 2 biji, kira 2 biji lori lah saya dapat bisnes transport. Jadi saya dulu kita bisnes bengkel tak dapat untung, tak ada rasa pun, tak ada rasa duit untung tu mana. Tak dapat bagi family. Sekarang alhamdulillah, semenjak saya dalam pengawasan ni, saya tak ada ambil dadah, tak ada ambil apa. Saya nampak duit tu macam mana. Saya nampak macam mana saya punya tabung, saya punya pengurusan wang. Yang penting satu je lah, support orang kanan kiri, family. Kawan-kawan tu bukan semua kawan-kawan tau. Kawan-kawan tu daripada 100%, 50% lah yang support. Yang 50% tu lagi faham-faham lah.
Dia orang macam mana kan. Okey, dari sini saya mendapat kesedaran lah bahawa hidup saya ni lebih bermakna, lebih berjaya tanpa adanya dadah tu Syabu. Kenapa kan rasanya kena sia-siakan hidup dengan dadah tu? Dia semua terletak pada kita sendiri tau, nak berhenti. Pilihan tu atas tangan kita sendiri. Yang penting niat. Dari sini saya menyerulah kepada kawan-kawan saya kepada dengan orang-orang luar sana yang ada masalah macam saya ni, ketagihan dadah sebelum ni kan. Jangan malulah, jangan segan. Kalau korang bila lagi korang nak berubah kan, korang jangan malu, jangan segan. Kalau ada nak berasa susah nak berubah, korang boleh call ADK mana-mana terdekat lah. Diorang bukannya nak condemn korang, merosakkan lagi korang, bukan nak hukum korang, tapi diorang cuma nak buat korang ni lebih sempurna. Contohnya macam saya lah, saya dah rasa semua tu, saya rasa kebahagiaan, saya rasa hidup orang normal. Bila lagi korang nak rasa kan. Satu je, niat tu penting. Jangan salah anggap dekat ADK ni memang tak ada hukum orang, tak ada bagi hukuman sebagai macam kita ni betul-betul salah. Diorang tu cuma nak mengajar kita